Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شأن الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan kuliah kita, kuliah subuh, ya, ditaja oleh Masjid Bandar Seri Putra, ya, kuliah subuh tafsir, tafsir Quran. Dan pada pagi ini kita akan menyambung surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 insya-Allah daripada surah At-Tahrim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Baik. Kita stop dulu, ya. Kalau sempat kita sambung ayat seterusnya insya-Allah. Baik. Ayat yang ke-7 daripada surah At-Tahrim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum, janganlah kamu meminta ampun daripada dosa-dosa kamu dan jenayah yang kamu lakukan. La ta'tadziru an dhunubikum wa ijramikum. Ya, bila al-yaum, pada hari ini. Hari ini itu, atau pada hari itu, iaitu merujuk kepada hari kiamat sebenarnya. La ta'tadirul yaum. Kerana apa? Fala yanfa'ukum al-yaumul al-i'tidhar.
tidak akan memberi manfaat kepada kamu pada hari itu, iaitu pada hari kiamat, sebarang bentuk i'tizar. I'tizar ni mana apa? Perbuatan meminta maaf. Tak ada dah. Ya, tak ada, orang kata tak ada makna dah lah. Dah tak ada makna dah untuk meminta maaf atau meminta ampun pada hari kiamat. Kerana hari kiamat ni apa tuan-tuan? Yaumul hisab bila amal. Hari penghisaban. Kan? Hari penentuan, bukan hari beramal. Bila hari beramalnya? Ni. Hari di dunia ni. Ad-dunya ad-dunya yaumul amal bila hisab. Hari beramal tanpa sebarang kira-mengira. Belum kira lagi sebab masih tempoh beramal. Jadi itu dia hakikat hari kiamat tuan ya. Li'annahu qad quddima ilaikumul inzar wal i'dzar, kerana kata Allah ya, telah, kata ahli tafsir lah, maksudnya diuraikan firman Allah ni, kerana telah didahulukan bagi kamu, telah diberitahu dahulu, maknanya ketika di dunia, al-inzar, amaran, dan juga ya, mana apa, peluang untuk meminta ampun. Sebab itu ya, dunia inilah tempat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya, bila kita bertaubat minta ampun, benda itu mendatangkan manfaat pada kita sebab kita masih lagi di dunia. Masih lagi di dunia. Tapi di akhirat dah tak ada dah. Habis ustaz, kalau kat dunia masih ada tapi dia dah mati, boleh tak dia minta ampun? Boleh. Macam mana? Bukan dia yang minta ampun, tapi anak-anak yang minta ampun untuk dia. Pak. Anak-anak yang mendoakan dia. Sebab itu untung orang ada anak soleh. Anak soleh boleh mendoakan walaupun ibu ayah dah ada dalam kubur. Maknanya dosa-dosa dia masih boleh diampunkan dengan doa, ya, dengan doa orang lain. Ada lagi talian hayat, bahkan doa orang beriman pun boleh. Sebab itu Allah kata wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun untuk dosamu, terhadap dosamu dan dosa orang beriman, lelaki dan perempuan. Maknanya kita ni boleh berdoa minta Allah ampunkan orang yang telah mati. Ya, apatah lagi ibu ayah kita. Ya, dan lain-lain. Ni banyak saya terima ya, dekat chat ni, orang meninggal lagi ni, ya, disebabkan COVID. Ada teman saya, ya, teman sejawatan saya di Kuis pun ada, ya, suaminya telah meninggal. Mudah-mudahan kita doakan Allah ampunkan dosa orang yang telah ya dijemput Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada lagi manfaat pada hari tersebut, iaitu pada hari kiamat, sebarang i'tizar, sebarang perbuatan memohon ampun. Tak ada dah. Sebab itu adalah hari yaumul hisab bila amal. Hari hisab, hari amal akan dikira dan tidak ada lagi dah, ya, peluang untuk beramal. Tak ada peluang lagi untuk beramal, tak ada peluang lagi untuk minta ampun. Baik. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya sahaja kamu akan dibalas akan apa yang kamu kerjakan. Maksudnya akan dibalas, tanaluna jazaa'a a'malikumul qabihah. Kamu akan beroleh balasan terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang keji. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang kafir, ya. Ya ayyuhalladzina kafaru. Allah panggil orang kafir tu. Kan? Wala tudlamuna syai'an, dan kamu tidak pun dizalimi, tidak pun dianiaya oleh sesiapa. Allah Maha Adil, tuan-tuan, ya. Allah dah bagi peluang kita hidup di dunia ini. Ya, 60 tahun, 70 tahun, ikutlah ajal masing-masing. Kan? Tempoh umur masing-masing. Allah bagi peluang. Namun apabila kita tidak menggunakan peluang yang diberi Allah Subhanahu wa taala itu, sampai masa kita dijemput Allah,
Dan akhirnya akan kiamat akan berakhir umur dunia ini dan tiba masa untuk ya Allah menghisab, untuk mengira amalan kita, maka tidak ada apa lagi lah. Ya, hanyalah menunggu keputusan. Kita dulu masa kat universiti, kat sekolah hatta kan, kalau hari yang paling mendebarkan ialah hari untuk menerima keputusan peperiksaan. Betul tak? Selain daripada hari periksa lah. Kan hari periksa kejap je, lepas tu habis balik exam kita dah okey dah kan. Tapi kalau hari menerima result ni, hari terima keputusan ni, hari yang paling mendebarkan. Macam kami dulu di Mesir tuan kan, hari tengok result ni Allah. Duk bertembung dengan budak Arab lah kan. Budak Arab dia, kalau kita dulu mana ada online ni tuan-tuan. Dulu semua manual tu. Kan, result periksa tulis tangan tuan. Jerit-jerit lah budak Arab ni manggil nama kita kan. Syekh Ikmal lah tu. Anta najih kata dia kan. Kau okey, kau berjaya, kau lulus kan. Dia jerit kat kawan saya budak Arab. Dia tolong tengok kita punya result kan. Mendebarkan. Itu di dunia tuan tapi di akhirat nanti Allahu Akbar. Sebab itu Allah berfirman, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab." Hari yang di mana akan dibalas setiap jiwa apa yang mereka usahakan. La zulma al-yawm, tidak ada sebarang kezaliman pada hari ini. Pada hari itu. Ya, innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah itu amat segera ya penghisabannya, pengiraan amalnya. Sebab tu kita tak payah kita nak bayar macam mana Allah Taala nak audit kita besok ke akhirat, siapa auditor, macam mana kaedah audit. Tak payah, itu kerja Allah. Allah kata innallaha sari'ul hisab. Allah Maha tahu, cepat penghisaban dia. Ya, nasib-nasiblah apa yang akan berlaku kita pun tak tahu tuan-tuan. Ya, benda ni semua pasti berlaku. Dia bukan suatu perkara yang apa nama yang hanya cerita semata-mata. Dia adalah suatu pemberitahuan awal apa yang pasti berlaku nanti pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan saya, selamatkan tuan-tuan, puan-puan kita semua ketika hari hisab besok. Allah tak tahulah apa nak jadi tuan-tuan kan. Kemudiannya Allah menggesa orang beriman supaya supaya melakukan sesuatu yang bermanfaat semasa mereka masih lagi di dunia, iaitu bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, buktikanlah keimanan kamu, tunaikanlah tuntutan keimanan kamu dengan apa? Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Min dhunubikum, daripada dosa-dosa kamu. Taubatan nasuha, ay taubatan sadiqatan khalisatan balighatan fin nushil ghayatil qaswa. Itu dalam tafsir sebut. Dia kata bertaubat dengan taubat yang benar, yang suci. Ya, yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh. Nasuha ni maknanya betul-betul suci, betul-betul ikhlas. Apa orang kata tuntas. Tu dia kan. Betul-betul tuntas kita punya taubat tu. Ya, itu maksud taubatan nasuha. Su'ila Umar an taubatin nasuh faqal. Satu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanyakan tentang apakah ia taubatan nasuha. Apa jawab Sayyidina Umar? Faqala hiya an yatuba thumma la ya'uda ila adh-dhanb kama la ya'udu al-laban ila ad-dara'. Tu dia. Apa kata Umar? Dia kata taubatan nasuha itu ialah seseorang itu bertaubat dan kemudian tidak kembali kepada dosa tersebut. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni taubat, lepas tu buat balik. Taubat, buat balik. Taubat, buat balik, maknanya belum lagi masuk atau tergolong dalam taubatan nasuha. Belum lagi. Bukan kata tidak, tapi belum lagi. Bila kata belum lagi, maknanya apa? Ada harapan. Adakah salah? Tak salah, kita tak. Maksudnya, adakah dengan itu taubat kita tidak diterima? Itu wallahu a'lam. Sebab yang menerima taubat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita pun tak tahu taubat kita diterima Allah ke tidak. Ya, tapi kalau kita masih lagi melakukan dosa yang sama, itu antara tanda taubat kita masih belum diterima. Sebab kita masih buat dosa itu. Walaupun kita bertaubat, kita buat balik. Ya, ini adalah cabaran. Cabaran hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ya, kita kena usaha supaya akhir hayat kita, hidup kita ditutup dengan suatu taubat nasuha sebagai taubat terakhir kita dalam hidup kita. Mana tinggalkan segala dosa, tak buat lagi dosa. Ya, dan ketika itulah, ya, ketika kita suci daripada dosa itulah yang telah kita taubat itu, Allah ambil nyawa kita. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Sempat bertaubat. Sebab itu kita jangan pandang rendah, pandang apatah lagi pandang hina pada orang-orang yang ditangkap, dipenjara dan kemudiannya dihukum gantung sampai mati. Jangan pandang hina, tuan-tuan. Sebab mereka diberi kesempatan, sebab dia dah tahu masa dia kena gantung tu bila. Katalah besok pagi tu dia kena gantung, malam tu dia dah bertaubat, semayang taubat, tak berhenti-henti, tidur pun tidak. Sebab apa? Dah tahu besok dah nak mati. Kan? Ya, taubat dia bersungguh-sungguh pada Allah, menangis dia bersungguh-sungguh pada Allah. Jadi kalau Allah terima, ya, taubat dia tu buat kali terakhir sebelum dia digantung, dihukum gantung, dia mati dalam keadaan suci daripada dosa. Tuan-tuan, kita ni belum tentu. Dia dah tentu, maksudnya dia dah tahu matinya besok sebab kena gantung, hukum gantung, lalu dia bertaubat. Sepanjang malam itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia menangis beria-ia, bersungguh-sungguh. Ya. Maknanya dia berpeluang dengan peluang yang besar untuk diampunkan Allah. Kerana ketika itulah dia the last moment, kata orang kampung saya. Kan? Dengan berakhirnya, ya, dengan taubat. Jadi kita jangan pandang hina. Hidup dunia ni, tuan-tuan, jangan pandang rendah, jangan pandang hina pada sesiapa. Ya, macam mana pun teruk orang tu, kalau kita rasa sebab dia tak ada bagi faedah apa-apa pada kita kalau kita pandang rendah, pandang hina pada orang ni. Ya, kita tukarkan rasa marah mungkin, rasa geram mungkin, kita tukarkan kepada kasihan. Kesian si fulan. Ya, kesian si fulan. Jangan kita kata apalah orang ni tak guna dan jahat dah apa, jangan. Jangan. Tukarkan rasa nak menghina itu kepada rasa kasihan. Maka rasa kasihan itu akan menatijahkan doa. Kita akan doakan orang yang kita kesian, betul tak? Kesian si fulan, kesian orang ni, kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, Allah betulkan jalan dia balik, jalan hidup dia balik. Jangan kita hina, sebab penghinaan tidak berakhir dengan doa. Ya, penghinaan tidak berakhir dengan doa, tapi rasa kasihan insya-Allah akan berakhir atau akan disusuli dengan doa. Jadi bila kita tengok benda buruk pada orang lain, kita dapat kebaikan kerana berasa kasihan dan berdoa kepadanya. Itu yang paling bagus. Daripada kita melihat keburukan pada orang lain yang kita memberi reaksi dengan menghina dan pasti tidak berakhir dengan doa, dan akibatnya kita mendapat keburukan. Padahal kita tak buat benda tu. Bukan kita buat benda buruk tu kan. Siapa orang lain buat. Tapi sebab sikap kita terhadap keburukan yang kita lihat, yang Allah perlihatkan sebenarnya. Dan Allah nak tengok kita macam mana kita pandang orang lain yang kurang daripada kita, yang mungkin buat salah, kita tak buat. Yang kita tak buatlah salah tu, padahal kita pun terdedah untuk melakukan kesalahan yang sama. Kalau sampai ketika dan masanya, kita pun tak tahu. Tak ada jaminan yang kita tak buat salah seperti mana orang itu buat salah. So jangan kita pandang kesalahan orang seolah-olah kita seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu dia. Saya nak tengok sikit, saya punya bateri tengah-tengah sikit dah tu. Tersempat kan, sebab tab ni dia tak ada lubang untuk ni
Dia kena sambung dekat tempat yang sama. Kitab yang baru, dah lama okey. Tak apalah. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Ya. Taubatan nasuha itu ialah kamu seorang itu bertaubat kemudian dia tidak kembali kepada dosa itu seperti mana susu tidak kembali kepada ad-dar'i, kepada lembu punya tempat susu tu, dia punya apa tu? Kantung dia tu. Dia punya kantung yang kita perah-perah tu, tu ad-dar'. Macam mana susu tak boleh masuk balik dekat perut lembu, macam itulah orang yang bertaubat secara taubat nasuha tidak akan kembali melakukan dosa tersebut. Perumpamaan yang jelas oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita tengoklah tuan-tuan. Sebab itu hari ini antara cara kita nak muhasabah diri kita ialah kita lihat adakah masih ada dosa-dosa yang kita bertaubat tetapi kita masih lakukan. Apatah lagi kalau ada dosa yang kita tak taubat, itu lagilah, itu minta simpang lah tu. Kalau ada dosa yang kita tak taubat, bahaya. Sebab dosa yang kita buat, kita tak taubat daripada dosa itu, dia akan meningkatkan darjat kita. Bukan meningkatkan darjat kita, tapi akan lebih menghinakan darjat kita. Sebab apa? Dia akan menukarkan kita daripada seorang asi. Asi mana orang yang melakukan maksiat dengan dosa-dosa itu, dan kita tak taubat. Dia akan upgrade dari sudut yang negatif lah. Daripada asi kepada fasik. Sebab kita keep on buat dosa tu. Kan? Tak taubat-taubat ni. Buat lagi. Dia jadi, minta maaf sebut, jadi kafir. Daripada asi kepada fasik kepada kafir. Kalau tidak bertaubat. Itu dia. Kalau bertaubat tak apa tuan. So, bila dia tak taubat, dia akan naik pangkat jahat lah maknanya. Sebab itu kita doa pada Allah, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Kan? Kita doa kan? Ya Allah, jadikan aku ni benci kepada kekufuran, kefasikan, dan juga al-isyan, keingkaran itu, maksiat itu. Jadi kalau tak nak naik pangkat jadi orang fasik, apatah lagi jadi orang yang kafir, maka sentiasalah bertaubat, dan pastikan taubat terakhir kita ialah taubatan nasuha. Kan? Tapi tidak, sebab tu caranya itulah dia. Baik, qala al-ulama, berkata para ulama. Saya membaca daripada kitab Safwatut Tafasir. Kalau ada tuan-tuan guru dalam, saya minta maaf kalau saya silap baris Kadang-kadang dah kitab Arab mana ada baris kan. Tapi kita bacalah berdasar ilmu kita belajar kan. Qala al-ulama'u. Siap baris di ujung At-taubatun nasuh allati jama'at thalathata syurut. Dengar tuan-tuan. Dia kata taubat nasuha ini yang mengumpulkan 3 syarat. Ini mungkin tuan-tuan kita biasa dengar, kita ambillah sebagai ulangan kan, peringatan. Apa dia? 3 syarat itu? Al-iqla'u 'anidz dzambi. Meninggalkan dosa tersebut. Tinggalkan. Iqla', buang dosa itu. Tanggalkan dosa itu daripada kita. Tanggalkan. Iqla' maknanya tanggalkan diri kita daripada melakukan dosa itu. Kan? Perasan tak tuan-tuan? Kita ada dosa yang kita buat, melainkan kita tahu benda tu dosa. Saya kata kita, maksud saya sekali lah. Tak ada dosa yang kita buat, melainkan kita tahu benda tu berdosa. Tapi kita buat juga. Di dosa kita bukan sebab kita buat, tapi kita buat dalam keadaan kita tahu. Itu yang buat Allah murka tu. Kalau tak bertaubatlah. Sebab kita tahu, tapi kita buat juga. Kita tahu Allah tak suka benda tu, Nabi tak suka benda tu, kita buat juga. Di situ letaknya dosa sebenarnya.
pemberat kepada dosa itulah dia. Orang yang buat dosa, dia tak tahu, senang-senang Tuhan ampunkan. Kan? Ya'malu nasu abi jahalah, dia jahil, dia tak tahu. Kan? Kita ni tahu tapi buat juga. Lepas tu ada pula orang cakap, tuan, macam tu biarlah kita jadi orang jahil. Sebab orang jahil buat dosa tak ada masalah. Ada pula macam tu. Kan? Sebab tu ya. Dia kata tak apalah, macam ni kita tak payah belajar agama lah, biar jahil selama-lamanya. Jadi dosa kita tak teruk lah katanya. Jangan macam tu, tuan. Kerana menjadi jahil itu sudah jadi dosa. Sebab perintah Allah suruh kita jadi orang yang berilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi orang berilmu. Bukan jadi orang jahil. Nampak? Macam-macam orang kita ni, tuan, ke? Pandai-pandai dia, kan? Okay. Yang pertama, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadamu ala ma hadath. Menyesal di atas apa yang berlaku. Sebenarnya menyesal ni mudah, tuan. Menyesal tu mudah. Ya. Tetapi meninggalkan dosa itu tidak semudah menyesal. Menyesal tu mudah je. Kan? Bila kita menyesal, bila kita dah buat benda tu. Allah, apa salah aku buat? Apa salah aku lakukan juga? Kan? Kita menyesal. Sebab masa tu syaitan yang menggoda kita tu, dia dah lari. Nafsu yang telah kita puaskan kerana melalui dosa itu pun, dia dah puas, dia dah surrender lah. Maksudnya dia dah kenyang dengan dosa tu. Nafsu kita ketika itu. So datanglah menyesal. Datanglah penyesalan. Tapi paling tidak penyesalan itu ada kebaikan di ketika itu. Sebab ia akan mendorong kita untuk bertaubat. Menyesal, astagfirullah. Betul tak? Lepas menyesal mesti astagfirullah punya. Tak ada kata menyesal, alhamdulillah. Ada ke? Ada tak orang cakap, menyesal aku buatnya, alhamdulillah? Ada? Mana ada? Menyesal, astagfirullah. Kan? Disertai dengan istighfar. Macam mana kita menyesal? Sebab kita tahu benda tu salah. Itu saya kata tadi. Tidak ada orang yang melakukan dosa melainkan dia tahu dia buat dosa. Dia tahu itu dosa, tapi dia buat juga. Allahu Akbar. Ya. Kita tidak diciptakan untuk membuat dosa. Kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun apabila kita melakukan dosa, kita akan susuli dosa itu dengan ibadah, iaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, ya, dengan dosa yang kita lakukan itu, Allah beri kesempatan kepada kita, peluang kepada kita untuk cover dosa kita itu dengan ibadah. Maka dosa sebagai dosa tidak semata-mata memburukkan kita sepatutnya, tapi akan lebih, ia memberi peluang kepada kita untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah buku kitab Al-Kabair, kan? Imam Az-Zahabi ada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, ada terjemahan dia. Kita bacalah, tuan-tuan. Ya, sebab kalau kita nak Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita yang banyak tu, kena jauhi dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Sekiranya kamu menjauhkan kaba'iral its, kaba'ira ma tunhauna, dosa-dosa yang kamu dilarang, kan, barulah Allah akan ampunkan dosa kecil itu. Ya. Baik, yang keberapa tu? Syarat yang kedua, ya. Syarat yang ketiga, wal azmu ala adamil audati ilaih. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi atau kembali kepada dosa. Ketiga, ya. So ada 3 syarat. Pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesal di atas dosa yang dilakukan. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali melakukannya. Kena ada azam tu.
Maksud azam ni bersungguh-sungguh. Bukan cakap kosong. Kan? Bila kata kita berazam nak tinggalkan dosa itu, jangan cari jalan supaya kita boleh lakukan balik dosa tu. Kalau dia dalam bentuk pergaulan, jangan bergaul. Jangan cari suasana yang boleh menyebabkan kita buat dosa tu kembali. Tukar keadaan. Berhijrah, kata orang, berhijrah, ya tak? Berhijrah. Nah, itu dia. Ya. So, tiga dosa dah. 3 syarat taubat nasuha. Wa in kana al-haqqu li adami zida syartun rabi' wa huwa raddul madhalimi li ashabiha. Dia kata sekiranya adanya hak bagi anak Adam, bagi orang lain, maksudnya dosa kita itu melibatkan pengabaian, pengkhianatan hak orang lain. Kita ambil hak orang, kita tipu orang, kita jatuhkan maruah orang, kita hina orang, kita viralkan benda tak betul. Ni semalam saya kena jawab ni tuan-tuan. Semalam ada orang viralkan video ya, VIP masuk sembahyang Jumaat di Masjid Putra, sedangkan orang awam tak boleh masuk. Jadi dia buatlah. Dia kata ini ada kabel, ada nama, boleh masuk. Ni nak kata kita nak pergi sembahyang Jumaat tapi kita dah buat dosa sebelum sembahyang. Sebelum solat dah buat dosa dah. Saya nak beritahu je. Kota kita sembahyang di Masjid Putrajaya 300 orang. Itu ketetapan setakat ini, 300 orang. Sembahyang Jumaat 300 orang. First come first serve basis. Aku cakap orang putih bagi ni. Tak faham, tak tahu nak cakap. First come first serve basis. Siapa datang dulu, dia masuk dulu. Datang lambat, kalau tak masuk, tak masuk lah. 300. Ramai ke 300? Tak ramai. Kan? Tapi dalam 300 itu, tuan-tuan kena faham, Masjid Putra adalah masjid kerajaan. Masjid Putra duduk sebelah JPM, Jabatan Perdana Menteri. Kan? Jadi, kita kena bagi kota sikit, tak banyak. 10% je, 10%, maknanya 30 orang. Untuk siapa? Untuk VIP. Jangan marah saya, itu ketetapan. Kita nak bagi peluang pada VIP, pengarah dan ke atas. Ni pengarah dan ke atas, pangkat pengarah dan ke atas. Mereka ni sibuk, mereka ni ada meeting, kadang-kadang lambat, keluar daripada meeting hari Jumaat. Jadi kita bagi peluang pada VIP untuk penuhkan kota 30 orang. 270 orang kotanya untuk jemaah biasa. Semalam kan baru boleh merentas. Jadi saya tengok ramailah, saya rasalah ramailah orang-orang yang keliling-keliling Putrajaya ni yang ambil kesempatan nak sembahyang kat Masjid Putra. Tapi datangnya lambat. Jadi orang yang dah dulu, masuklah dulu. Jadi sepatutnya bila kita dah tutup, dah habis kota 300 tu, 270 tu untuk orang awam tu, kita katalah dah habis. Tapi ni ada 3-4 kerat, bukan 3-4 ramai juga yang degil, tak nak balik. Dengan harapan kita boleh bagi masuk. Bukan masalah tu, kita tak ada daftar apa-apa. Dan VIP yang tadi yang saya kata 30 orang tu dah bagi nama awal. Memang kita minta bagi nama supaya kita tak sia-siakan ruang 30 tu. Dah ada nama dah pun. Untuk dia orang. Itu hak dia. Kan? Yang lebihnya untuk jemaah lain. Tapi dah dia lambat, dia tak nak balik duduk depan pagar tu. Dia duduk macam tu. Bagilah masuk. Apa nak masuk? Kau ingat apa? Lepas tu ambil gambar. Itulah perangai orang kita. Saya cakap saya tak redha benda tu. Saya doakan supaya orang yang buat ni dapat hidayah Allah. Ya. Saya doakan siapa yang duk ambil gambar viralkan tu dapat hidayah Allah. Ya. Tapi kena datang jumpa saya dulu. Minta maaf. Kalau ada yang mendengar ni lah, tolong sama sampaikan. Kadang-kadang orang kita ni dia anggap orang masjid ni macam orang tak ada otak. Kan? Kita ikut SOP, kita ikut arahan. Dah, saya tak nak cakap lah benda tu. Kan? Saya dah jawab. Kalau siapa boleh tolong sampaikanlah. Kan? Boleh ambil video yang saya cakap ni, apa kerat sikit, hantarlah siapa-siapa
yang rasa-rasa nak kongsi. Benda-benda macam ni lah, tak payahlah. Kita dah kan, dah memang penuh. Baliklah. Biasanya kita orang di Masjid Putera biasa ada polis yang menjaga, tapi semalam ada polis ni ada hal, so tak datang. Jadi tu yang dia orang duduk depan tu. Biasanya kita bukan halau, kita kata kita suruh baliklah sebab dah penuh kan. Semalam pun tak tahu ramai pula semalam datang kan. Itu ceritanya. Ya. Baik. Okey. Jadi jika ada hak, maksud dosa kita ni melibatkan hak orang lain. Jadi ditambah syarat yang keempat, iaitu dipulangkan, dikembalikan perkara yang dizalimi itu kepada pihaknya. Maknanya benda yang kita zalimkan itu kita pulangkan balik hak dia. Kalau ada harta, kembalikan harta. Kalau ada hak dia, maruah dia, kembalikan maruah dia. Macam mana cara? Minta maaf. Kalau kita buat benda yang mengaibkan dengan cara kita menyebarkan di media sosial, so kita kena beritahulah. Saya telah buat salah pada fulan bin fulan. Saya minta maaf atas kekhilafan. Sedap no bunyi kekhilafan. Bunyi kekhilafan. Kan, tak apalah, minta maaf. Barulah Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Selagi ada hak anak Adam yang tidak kita pulangkan, maka Allah tidak terima taubat kita. Dan kita akan bertanggungjawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hadis yang orang yang muflis tu kan, tahu kan? Muflis tu itulah dia. Tak sempat nak taubat, tak sempat nak minta maaf. Itu dia. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Asa rabbukum. Perkataan asa, kalau ikut terjemahan mudah-mudahan kan, ataupun semoga. Tapi bila dalam Quran asa rabbukum, asa ni selepas asa tu merujuk kepada Allah. Asallah atau asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu. Jadi mudah-mudahan di situ dia bermaksud benda yang pasti. Kalau kita kata mudah-mudahan ni benda yang, kalau dari segi bahasa, mudah-mudahan awak terima saya, itu belum pasti, betul tak? Semoga awak sudi bersama saya, macam bunyi tu kan. Semoga, benda belum pasti. Tapi kalau semoga atau mudah-mudahan selepas itu ada merujuk kepada Allah, macam ni, macam ayat ni, asa rabbukum, semoga Tuhanmu. So semoga itu membawa maksud pasti. Pasti Allah akan ampunkan dosa. Ini kaedah dalam kita memahami Al-Quran. Surah kata asa minallah wajibatun bimanzilati tahqiq. Asa yang daripada Allah adalah suatu yang wajib, pasti. Itu dia. Jadi apa hikmah Allah Ta'ala kata asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampunkan segala kesalahan kamu. Ini dipanggil itma'un minallah li'ibadihi fi qabuli taubatih. Allah nak beri suatu motivasi supaya kita merasa tamak. Itma' maknanya merasa nak sangat keampunan daripada Allah. Nak sangat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nak berinfak, akaun Maybank Masjid BSP tertera di komen. Itu bukan akaun saya tu Itu akaun Maybank Masjid BSP Bandar Seri Putera. Janganlah kita kata apalah masjid ni bubur akaun. Jangan macam tu. Kita kena faham, sekarang ni masjid-masjid kekurangan dana. Saya cakap tu terang. Masjid Putera lain lah. Masjid Putera kita masjid kerajaan, kita ada bajet. Masjid-masjid, masjid-masjid swasta kita katalah, masjid-masjid apa nama ni kan, biasa ni kan. Kekurangan dana tuan-tuan. Bila PKP ni kan, Jumaat tak ramai, kurang dana jangan main tuan-tuan jadi kita bantulah. Kan? Kalau tak nak bantu, jangan bising. Jangan menghina, jangan mengutuk. Ini semua peluang kita nak buat benda baik, bukan sebaliknya.
Sedekahlah. Ini nama sedekah subuh ke sedekah maghrib ke, buatlah kan. Tak kisahlah siap sedekah malam ke siang. Itulah tu. Saya menyampaikan hasrat. Ustaz Najmi, tuan imam kita. Baik. Jadi Allah dah bagi jaminan, kalau kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan ampunkan dosa kamu. Ya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam syurga, ya, yang mengalir sungai di bawahnya. Ini dalam Quran kita akan jumpa banyak, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tajri tahtaha al-anhar, kan? Dalam surah Taubah, tahtaha al-anhar, min tahtiha al-anhar. Sebab Allah nak gambarkan keindahan syurga tu. Kebun yang ada air mengalir di bawah, sungai-sungai di bawah istana-istananya. Kalau kita rasa benda tu tak indah, tak tahulah, kan, terpulanglah. Tapi Allah nak gambarkan keindahan itu. Walaupun keindahan yang kita gambarkan itu pasti tak sama dengan hakikat sebenar syurga itu. Ya, tapi Allah nak gambarkan syurga ni suatu tempat yang indah, yang patutnya kamu termotivasi untuk melakukan apa sahaja, ya, supaya kamu nanti akan beroleh redha Allah, dan dengannya kamu akan masuk syurga. Itu je. Kan? Tak payah petikailah. Macam mana rupa syurga ni, sungai apa ke. Tak payah. Kan? Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai air. Mana pula susu, apa ekor pula lembu nak diternak sampai sungai, ada sungai susu. Tak payah je. Tak payah nak kaji benda-benda tu, tuan-tuan. Kan? Ya. Dalam surah Muhammad ada sebut kan pasal sungai-sungai itu, kan? Tak payah. Sungai madu banyaknya sarang lebah kat syurga kalau macam tu. Lebah apa ya dekat syurga, kelulut ke? Sudah. Dia datang ke situ pula dah. Tak perlu. Benda-benda macam tu tak payah nak kaji, tuan-tuan. Membazir ruangan otak aje. Kan? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu, hari tersebut, hari yang Allah tidak akan mengecewakan nabinya dan orang yang beriman bersama-samanya. Allahu Akbar. Pasti tak kecewa orang yang beriman. Pasti tak kecewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata Imam Abu Su'ud kata, ini merupakan suatu sindiran kepada orang yang dikecewakan Allah di hari kiamat nanti, iaitu orang yang kafir dan orang yang fasik. Kan? Begitu doa, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan kecewakan kami pada hari kiamat. Kan? Sebab kekecewaan di hari kiamat itu tidak ada penebusnya. Kita kalau kecewa kat dunia ni, mungkin kita boleh cover dengan benda lain. Kita kecewa satu bab, kita gembira pada bab yang lain. Tapi kecewa di hari kiamat ni tidak tertebus, tuan-tuan. Tidak tertebus kekecewaan di hari kiamat tu. Tak boleh nak cover. Kan? Jadi sementara boleh cover kat dunia ni, cover lah. Cover lah. Kan kekecewaan kita dalam hal keduniaan. Ya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Allahu Akbar. Ya, hari kiamat besok Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang beriman bersama-sama Nabi bercahaya, dan cahaya mereka itu memancar di atas tatkala mereka melintas titian sirat. Ai nuru haula'il mu'minina yudhi'u lahum 'ala sirat. Ya, maknanya bercahaya, bersinar di atas siratal mustaqim. Memancar di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan dan kiri mereka. Ka idha'atil qamari fi sawadil lail, seumpama cahaya bulan purnama, ya, pada malam yang gelap. Subhanallah. Ya, macam mana rupa cahaya nanti, tuan-tuan, wallahu alam. Sebab itu kita disunatkan oleh Nabi, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat kita untuk isbaghul wudu. Isbagh maknanya kita bila kita berwudu, lebihkan sikit kawasan basuhan tu. Kawasan basuhan tu, bukan air tu kita lebihkan, kawasan basuhan tu kita lebihkan.
Kan? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kan Nabi sebut kan? Umat-umatku besok orang beriman hari kiamat, wajah-wajah mereka bercahaya-cahaya kerana kesan ambil air wudu. Jadi bila basuh muka tu, besarkan sikit kawasan tu. Bila kita sapu kepala tu, kan? Janganlah buat sikit kan? Walaupun tu dah cukup, tapi basuhkan semua kepala kita. Tolak belakang, tarik depan balik, kan? Lepas tu bila basuh tangan, lebihkan sikit daripada siku ni, lebih sikit atas. Kaki pun begitu juga. Saya kata lebihkan kawasan basuhan, bukan lebihkan air. Jangan banyak sangat air kan. Bila lebihkan air dah jadi membazir. Okey? Okay, habiskan sini insya-Allah. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Orang-orang beriman pasti ini bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ini ya Allah. Atmim lana nurana. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ya Allah. Jangan biarkan kami wala tatrukna natakhabbatu fi dhulumat, tercari-cari merayau-rayau dalam kegelapan. Kata Ibn Abbas, hadza du'aul mu'minin hina atfa'aha Allahu nural munafiqin. Allah. Ini adalah doa orang beriman tatkala Allah padamkan cahaya orang munafik. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan. Ya. Yad'una rabbahum ishfaqan hatta yasilu ilal jannah. Maksudnya ketika jalan nak masuk ke syurga itu, orang beriman doa, ya Allah, tolong kekalkan cahaya kami biar kami sampai ke syurga. Sempurnakan cahaya kami ini biar kami sampai ke syurga dengan cahaya yang terang ni. Bila mereka melihat orang munafik, ada cahaya sekejap hilang sebab munafik. Tak ada cahaya, gelap. Allahu akbar. Ya. Waghfir lana, dan ampunkanlah kami ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sama ada untuk mengampunkan atau menghukum, sama ada untuk memberikan rahmat ataupun menimpakan azab, semuanya pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah rakamkan cerita yang akan berlaku nanti pada hari kiamat. Dan dia bertitik tolak daripada seruan Allah kepada kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi saya ajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita senaraikan. Tak perlu beritahu orang, ni kita sendiri-sendiri, tulis kecil-kecil. Tak kira besar-besar ke kecil-kecil, tapi senaraikan dosa-dosa yang kita masih lagi belum bertaubat dengan taubatan nasuha. Dosa-dosa yang kita masih lagi belum bertaubat kalau ada. Wal-iyazubillah. Ini kita kena buat segera. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita dalam hidup ini dan ketabahan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang diuji Allah dengan musibah, kehilangan orang-orang yang tersayang disebabkan COVID-19 ini. Sebenarnya ia semata-mata ajal yang telah sampai. Manusia boleh mati kerana COVID atau tanpa COVID. Allah boleh ambil nyawa sesiapa pun sama ada asbab COVID atau asbab benda lain. Sebab Allah Maha berkuasa untuk menjadikan segala-galanya sebagai asbab kematian manusia. Bukan dengan COVID sahaja manusia mati. Tidak. Maka kita sebagai hamba Allah perlu menyedari betapa hampirnya kematian kepada kita. Jangan kita terlalu lalai, jangan kita leka dengan apa yang kita lakukan, dengan keduniaan yang sememangnya sangat menarik mata, pandangan dan hati kita. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang mengharapkan keampunan, mengharapkan rahmat Allah. Insya-Allah Allah akan pandang kita, tuan-tuan. Allah akan pandang kita, dan bila Allah memandang kita dengan pandangan belas kasihan. Jangan sampai
Apabila dosa yang kita tidak bertaubat daripadanya, kita teruskan dengan tanpa taubat, pandangan itu akan bertukar menjadi pandangan kemungkaran. Pandangan kemurkaan. Pandangan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tuan-tuan, dah 7.30 ya. Insya-Allah sama-samalah teruskan aktiviti kita pada hari ini, jangan buang masa. Ya, siru ala barakatillah. Jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana. ونوّر به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.